Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita nak membincangkan kertas 2, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 kita adalah berkisar mengenai tajuk modul 4, perakaunan untuk perkongsian. Jadi dia boleh pergi ke soalan nombor 2, soalan wajib, dia boleh juga ke soalan pilihan. So yang ni soalan wajib lah kita nak bincang. Okay, so latihan yang kedua. Kita tengok soalan dulu. Cikgu harap soalan di belah kedah dengan pelajar. Okay, SAM dan ERA adalah perkongsi dalam perkongsian SAMERA. Okay, dia gabung SAM dengan ERA, SAMERA. Ia menjalankan perniagaan makanan sejuk beku di Pekan Cabang 3, Kuala Terengganu. Jadi pada 31 Ogos 2021, inilah maklumat-maklumat yang kita peroleh daripada buku perkongsian mereka. Okay, so kita tengok modal 1 September. Ingat bila 1 je maknanya ini adalah modal awal. Okay, modal awal. So modal awal SAM ada 40,000, ERA ada 30,000. Akaun semasa 1 September. 1, ingat 1 maknanya akaun semasa awal lah ni. Ini baki awal mereka. So akaun semasa SAM 1,500 sebelah debit. Nampak sebelah debit. Okay, ERA 3,500. Maknanya ERA ni sebelah kredit. Okay, ambilan SAM. Okay, untuk ambilan penting tengok tarikh ni. Sebab kita nak cari faedah lagi. So SAM dia ambil pada 1 Mei. Okay, 1 Mei dia ambil sebanyak 2,000. Okay, lagi kita nak tutup 31 Ogos 2021. So penting kita nak kira tempoh ni. Mei hingga 31 Ogos berapa bulan. Okay, ERA pula ambil pada 1 Mac 4,000. So penting juga tempoh ni 1 Mac ke 31 Ogos ni berapa bulan. Okay, ini gaji ERA 22,000, gaji SAM 24,000. So apa yang ada dalam soalan ni, kalau macam gaji ni, inilah yang telah dibayar. Maknanya ERA ni dia gaji dia telah dibayar sebanyak 22,000. SAM pula telah dibayar gaji 24,000. Okay, perabot ada 14,500. Untung kasar 85,110. Okay, ada kenderaan harga kos. Kos ni maknanya harga masa kita belilah, harga asal 48,000. Susun nilai terkumpul kenderaan 4,800. Okay, ada belanjaan 1,020. Angkutan keluar 350. Akaun belum terima 5,500. Ada akaun belum bayar 6,330. So kalau kita tengok kat sini, akaun belum terima ni maknanya masih ada lagi baki dia dengan kita. Ya, pelanggan berhutang dengan kita sebanyak 5,500. Akaun belum bayar ni pula kita pula berhutang dengan pelanggan sebanyak 6,330. Okay, cara baca kita berhutang dengan pembekal 6,330. Okay, ini bank, duit kita dalam bank ada 30,200. So ini inventory barang niaga kita ada 18,460. Peruntukan hutang ragu 290. Okay, ini promosi 1610. Insurans 3270. Diskaun yang diterima 660. Kemudian kadar bayaran. Kadar bayaran ni sebarang bil-bil lah yang kita dah bayar. Bil api, bil air, bil telefon ke, bil internet ke. Kita bayar sebanyak 3,200. Okay. Lepas tu dikata perjanjian perkongsian telah menetapkan perkara-perkara berikut. So, bila kita berkongsi, kita kena buat perjanjian. Kita kena buat ikatan perkongsian. Kita kena tetapkan. So antara yang SAMERA ni tetapkan ialah yang pertama, faedah atas ambilan perkongsi 6% tahun. Okay, bila nak buat ada faedah atas ambilan, mesti dikenakan faedah 6% tahun. Faedah atas modal perkongsi 5% tahun. Okay, gaji tahunan SAM sepatutnya 28,000. Okay, kalau tengok dalam soalan ni dah bayar berapa. Okay, ERA sepatutnya 24,000 gaji dia. Kita tengok dalam soalan berapa dah dia dah terima tadi. Okay, untung atau rugi perkongsian dibahagi antara SAM dan ERA mengikut nisbah 3:2. So, tengok kat sini, nama siapa dulu? SAM dulu. Maknanya SAM lah 3 bahagian. Lepas tu baru ERA 2 bahagian. Okay.
Maklumat tambahan insurans prabaya 270. Ingat ada perkataan prabaya maknanya terlebih bayar. Bila terlebih kena tolak kayak gitu. Okay, kadar bayaran belum bayar 500. Ada belum bayar. Maknanya belum bayar untuk tempoh tu. So bila ada belum bayar KG kita kena tambah. Okey. Ya, pra terlebih kena tolak. Belum bayar, tak bayar lagi tempoh tu kita kena tambah. Okey, belanja am tersilap rekod dalam promosi 120. So kita kena baiki lah ni. Belanja am tersilap rekod dalam promosi. Seorang pelanggan diisytiharkan move list dan hutangnya berjumlah 800 dihapuskan sebagai hutang lapuk. So kat sini ada hutang lapuk. Peruntukan hutang ragu diselaraskan pada 5% atas baki akaun belum terima bersih. So nak cari peruntukan hutang ragu, dia dah maklum cara dia. 5/100 atas maknanya darab baki akaun belum terima bersih. Maksudnya akaun belum terima dalam soalan tadi kena tolak dulu. Nak tolak apa? Nak dapat akaun belum terima bersih. Kat sini dikata ada pelanggan telah diisytiharkan move list dan hutangnya diisytihar sebagai hutang lapuk. So akaun belum terima kena tolak lah nilai hutang lapuk ni. RM800. Sebab pelanggan ni dah move list. So tu kita dapatlah akaun belum terima bersih. Okay, akaun belum terima dalam soalan tolak 800 ni. Okay, ada lagi nak cari kadar susut nilai. So, nak cari susun nilai aset bekan semasa perabot sekenderaan se. Dia dah beri dah kadar 10%, 10%. Yang penting tengok kaedah. Kaedah ni paling penting nak jawab susun nilai. Kalau perabot dia kata atas kos. Atas kos ni maksudnya darab direct dengan harga asal. 10/100 darab je harga perabot. So kita dapatlah susun nilai baru. Okay, kenderaan pula mengikut baki berkurangan. Okay, baki kita belajar matematik macam mana nak dapat baki kena tolak. Okay, jadi kenderaan tolak susut nilai terkumpul kenderaan. Itu baki. Baru kita darab dengan 10/100. Kita dapatlah susut nilai. Okay, soalan kata anda dikehendaki menyediakan akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Ogos 2021. 9 markah kat sini. KB, akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Ogos 2021, 5 markah. Bila kita belajar perkongsian ni, dia ada dua yang kita kena buat penyata kewangan dia. Yang pertama, akaun perdagangan dan untung rugi. Tapi soalan ni nak akaun untung rugi saja. Dia tak kata nak akaun perdagangan dan untung rugi. Dia nak akaun untung rugi je, bawah dia. Dan satu lagi dalam perkongsian, mesti sediakan akaun pengasingan untung rugi. Kita kena asingkan untung rugi sebab tadi kita tengok nisbah berbeza tadi kan. Okay, untung rugi berbeza setiap orang. Jadi kita kena asingkan, kena buat akaun pengasingan untung rugi. Untuk dua orang tadi, Sam dengan Era. So sini 5 markah. C buat akaun semasa perkongsi, 9 markah. Dan di penyata kedudukan kewangan pada 31 Ogos 2021, dia hanya nak petikan equity pemilik saja. Equity pemilik saja 2 markah. Maknanya ada 2 jawapan je lah. PKK ni 2 jawapan. Okey, so kita tengok jawapan yang pertama. Jadi cikgu andaikan soalan ada dah dengan masing-masing. Jadi cikgu tak gabunglah soalan kat sini. Cikgu ambil jawapan terus supaya dia nampak besar. Okay. So boleh cek jawapan masing-masing. Kalau betul, baik. Okay. Atas mesti ada nama perniagaan tadi. So A, perkongsian Samera. Salin saja tajuk tadi. Tajuk dia kata apa? Akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Ogos 2021. Buatlah 2 ruangan. So cikgu tak garis lah ni. Okay, 2 ruangan. Okay, so RM yang pertama ni ruangan 1. RM yang kedua ruangan 2. Okay, kenapa kena letak RM? Sebab kita berada di Malaysia. So wang sebagai ukuran kita ialah ringgit Malaysia. So soalan kata nak akaun untung rugi. Jadi kita akan bermula dengan untung kasar. Okay, kita tidak akan bermula dengan jualan. Sebab kalau jualan tu maknanya kita nak sediakan akaun perdagangan. Akaun perdagangan. Baru jualan tolak pulangan jualan. Sekarang ni dia kata nak akaun untung rugi je. Bila akaun untung rugi, mulalah dengan untung kasar. So tengok soalan dekat soalan untung kasar berapa. Kita akan start dengan untung kasar.
Ambil sahaja daripada soalan, letak kat ujung. 85110. Okey, ini tak ada markah sebab kita tepek saja jawapan yang dah ada dalam soalan tu. Letak je. So, bila letak tak ada markah. Markah ini akan diberi sekiranya kita buat kerja. Okay, dekat maklumat tambahan tu ada soalan-soalan yang kita kena tambah, kena tolak. Markah ada kat situ. Jadi untung kasar letak ujung, tambah hasil tolak belanja. Ni yang format akaunti rugi. Okay, tambah hasil. So cari hasil dekat soalan. Tengok dekat soalan tu. Okay, kalau kita tengok dekat soalan hasil, cari yang ada perkataan terima tu hasil tu. So kat sini kita ada diskaun diterima. Letak kat situ. Diskaun diterima sebab dia lebih daripada 1, letak ruangan pertama. Salin sahaja daripada soalan. 660. Tak ada markah juga. Okay, 660. Okay, hasil yang kedua ialah apa? Iaitu hutang ragu. Okay, hutang ragu. Jadi macam mana cara nak kira hutang ragu? Tadi kita cikgu dah cover tadi. Dia kata berapa persen tadi soalan kata nak cari hutang ragu 5% atas baki akaun belum terima bersih. So kita tengok kat sini. Okay, cikgu tunjuk jalan kerja. Ini ABT. ABT dalam soalan 5,500. Tolak penghutang yang muflis tadi. Yang telah diisytihar sebagai hutang lapuk ni. Jadi 5,500 tolak 800. Ni orang panggil akaun belum terima bersih. Kemudian darablah dengan 5 bahagi 100. Okay, sepatutnya berapa jawapan sini? Cuba kira seorang. Cikgu nak yang ni ya. 5,500 tolak 800 darab 5 bahagi 100. Berapa jawapannya? Cuba tekan kalkulator seorang. Okey, berapa? 235 ke? 235. Okay, orang lain dapat sama? Sama cikgu. Sama okey, so sama bagus. 235. Maknanya 235 tu kita kena letak dekat PKK. Jawapan yang asal kita kira 235 letak penyata kedudukan kewangan. Akaun belum terima tolak peruntukan hutang ragu kat situ 235. Okay. Jawapan baru 235. Okay. Bandingkan dengan soalan. Tengok soalan ada dah peruntukan hutang ragu 290 nampak? Okay. So hak lama 290. Hak baru yang kita kira 235. Nampak? Ada pengurangan kat situ. Okay. Boleh baca situ? Hak lama 290. Hak baru kita kira ialah 235. Maknanya ada pengurangan kat situ. So kita tolak lah. Okay, jadi tolak 290, berlaku pengurangan sebanyak 55. So hari ni kita buat kerja, so bila buat kerja ada markah kat sini. 1 markah. Okay, boleh cara nak cari hasil atau belanja, bandingkan jawapan baru dengan jawapan lama. So kalau ada pengurangan, A-nya adalah hasil. Okay, kalau kita kira hak baru lebih besar dari hak lama, itu berlaku pertambahan. Kalau pertambahan dia adalah belanja. Cari beza, letak dekat belanja. Okay, so 1 markah kat sini. Jadi yang kat sini boleh campur dululah. Senang kita campur dulu. So, campur dulu hasil ni. Okay, jumlah awak pergi ujung. So bila kita campur 715. Campur dengan diskaun tu. Jadi hujung dengan hujung. Tambah juga. Okay, cikgu kini kelu dah bagi kat sini. Tambah hasil. Maknanya tambah. Okay, tambah 85110 nilainya adalah 85825. Okay. So baru 1 markah kat situ. Okay. Kemudian tolak belanja. Okay, cari belanja dalam soalan. Soalan tu ada je belanja kat situ. Okay. Yang kita perlu bayar tu maknanya belanja lah. Dalam perniagaan kena bayar apa? So antaranya kita kena bayar angkutan keluar. So angkutan keluar, belanja ni dia banyak sama macam hasil, letak ruangan pertama dulu. Okay, angkutan keluar 350. Tak ada apa-apa pelarasan. Dekat maklumat tambahan tak ada menyatakan ada pelarasan. So tepek saja nilai ni ya. So tak ada markah kat situ. 350. Okay, yang kedua insurance. Insurance.
Tadi cikgu dah cerita kat maklumat tambahan kata ada insurans prabayar. Ingat, prabayar terlebih bayar. Jadi kita kena tolak. Okay, nak tolak apa? Tengok insurans dalam soalan. Okay, cikgu tunjuk tu. Insurans dalam soalan ialah 3270. Tolaklah dengan maklumat tambahan 270. Ingat, prabayar kena tolak. Terlebih kena tolak. Terlebih bayar. Jadi kita ambil nilai baru 3,000. Satu markah kat situ. Okay. Ada jalan kerja, satu markah. Okay, boleh insurans, prabayar kena tolak. Okay, seterusnya kadar bayaran. Okay, kadar bayaran kata belum bayar. Belum bayar ke, belum terima ke, kena tambah. Okay, jadi kadar bayaran tengok dekat soalan ialah 3,200. Tambah dengan maklumat tambahan, ada belum bayar lagi 500. Jadi kita dapat nilai baru 3,700. Satu markah kat situ. Okay. Ada pengiraan, ada markah. So satu markah. Ingat, belum bayar, belum terima, kena tambah. Prabayar atau belum terperoleh, kena tolak. Sebab dia terlebih bayar. Ataupun terlebih terima kalau belum terperoleh. Okay, seterusnya yang ketiga, belanja am. Okay, belanja am kita tengok tadi, tersilap rekod dalam promosi. Okay, belanja am tersilap rekod dalam promosi. Maknanya belanja am kita terkurang sekarang. Dia pergi rekod dekat promosi. Promosi yang terlebih. Jadi dekat belanja am kita kena tambah. Okay, so belanja am ambil nilai asal dalam soalan 1,020. Tambah dengan maklumat baru 120. Jadi jawapannya 1140. So satu markah kat situ. Okay. Kemudian promosi. Okay, dia kata belanja am tersilap rekod dalam promosi. Maknanya belanja am terkurang jadi kena tambah. Promosi yang terlebih. Jadi dekat promosi kena tolak. So, soal promosi nilainya ambil nilai dalam soalan 1610. Tolak yang dekat maklumat tambahan 120. Okay, so jawapan baru 1490. Satu markah kat situ. Okay, seterusnya hutang lapuk. Okay, tadi maklumat tambahan nombor 4 kata seorang pelanggan di Isytihar Muflis hutangnya berjumlah 800 dihapus sebagai hutang lapuk. So hutang lapuk tu adalah belanja. Letak dekat belanja 800. Satu markah. Sebab apa satu markah? Sebab kita ambil daripada maklumat tambahan. So satu markah kat situ. Okay, lagi kita kena cari susut nilai. Susut nilai perabot. Okay, atas koh maknanya direct dengan soalan. Jadi perabot kita tengok dekat soalan 14,500. Darab je dengan 10 bahagi 100. So, kita dapat 1450 satu markah. Ayat terakhir kita kena cari susut nilai kenderaan. Okey. Baki lah, cikgu ajar dah baki tadi kena tolak dulu. So tolak dulu. Tengok dekat soalan kenderaan 48,000. Tolak dekat soalan juga susut nilai terkumpul dia 4,800. Kemudian baru darab dengan 10 bahagi 100. So kita dapat kat sini 4320. Satu markah. Okey, habis je macam biasa campur belaka dulu. Tambah dulu semua belanja ni. Letak kat ruangan yang kedua. So nilainya 16,250. Jadi kalau kita dongok ke atas ni partner dia 85,825 ni. So tolaklah dengan dia. Dulu pun cikgu dah bagi kat sini tolak belanja. Okay, tolak dia. Kita dapat nilai positif 69,575. Okay, soalan cikgu, apa butir nak tulis kat sini? Siapa tahu ni? Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Siapa butir dia? Untung bersih. Untung bersih, pandai. Okay. Ingat, akaun untung rugi, untung kasar tambah hasil tolak belanja. Kita akan dapat kalau positif untung bersih. Kalau negatif tulis rugi bersih. So perkataan ni kena ada untuk dapat one off ni. Okay. Okay, one off. Biasa kita nak perkataan plus word dekat sini. Mesti ada untung bersih. Baru dapat markah. Okay. So kat sini sepatutnya berapa ni? 9 markah tadi. Okay. Nak tanya boleh tanya. So kita tengok lagi ke soalan B. Kalau tak ada soalan. Kita pergi B. B ia nak pengasingan. Pengasingan mudah je sebenarnya.
Okay, perkongsian saham merah, tajuk kena ada. Okay, salin je soalan tadi. Akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Ogos 2021. Okay, akaun pengasingan untung rugi dia berkait dengan soalan sebelah tadi. Kita dapat apa tadi? Kita dapat untung. Untung ni. So untung ni kita nak bawa. Kalau kita dapat rugi, rugilah kita bawa sebelah sana. So kita bawa kat sini. Kita bawa yang pertama, untung bersih. Salin sahaja. 69575. So kat sini dia kata satu markah. Satu markah maknanya jawapan kena tepat dengan skema. Okay, kalau skema kata 69575, maknanya bagi markah situ lah. Kalau tadi katakanlah jawapan awak kat sini, kat sini nilai lain. Contohnya awak kira dapat contohlah dapat 69,000. Okay, so cikgu bagi one off kat sini. On figure. Maknanya berdasarkan jawapan pelajar. Pelajar tulis untung bersih, nilai lain 60,000 kita terima. Dengan syarat untung kasar tambah hasil tolak belanja. Betul dia punya pengiraan dia tanpa tolak. So pelajar akan dapat markah kat sini. One off. Okay. Tapi bila bawa ke sini, akaun pengasingan untung rugi, dia kata untung bersih ni dia nak ikut skema. Okay. Kalau skema kata 69575, satu markah kat sini. Kalau pelajar bawa 60,000 kat sini, tak ada markah. Okay. Tak ada markah. Tak ada markah sahaja. Okay. Untung bersih tambah FAA. Faedah atas ambilan. Okay, so kena kira seorang-seorang. Itu pentingnya cikgu kata tadi kena tahu tempoh dia. So kita tengok dekat soalan ambilan sum ambil pada 1 Mei. Okey. So 1 Mei hingga 31 Ogos. Cuba kira berapa bulan? Okay, 1 Mei. Tengok soalan. Cikgu dah tunjuk rasanya sini. 1 Mei hingga 31 Ogos. Cuba kira berapa bulan? 4 bulan. Okey. So cuba darab. 4 bahagi 12. Darab dengan ambilan sum. 2,000. 4 bahagi 12 darab 2,000. So berapa puluh? Okey. Nampak apa? Kira-kira kita ramai kat sini. Buat kerja sedikit. Arif ada, An Bung Fung ada, An Chuan Jun, Chiu Ji Heng, Goh Shi Teng, Hanif, Irfan, Jiachin, Fefen, Hui Zing, Hasif, Hairi, Adibah, Aisyah, Intan, Alia Safia, Irdina, Khalif, Wen Lem, Wezuan, Wang Guang Hao, dengan siapa ni? Akirah siapa ni? Okey, cuba tolong buat kerja sikit. 4 bagi 12 darab 2,000. So berapa? 966. Banyak sangat tu. 4 bahagi 12 darab 2,000. Berapa ni? 200? 200 kena atur. Kemudian era ada okey ke tak? Era 1 Mac. Okay, era 1 Mac 4,000. Ni faedah atas ambilan dia. Okay, tak ada okey ke? Darab dengan persen jangan lupa darab dengan persen. Okay, dekat syarat tadi ada kata perjanjian perkongsian telah menetapkan faedah atas ambilan 6%. Jadi yang awak kira tadi betul dah. Darab dengan 6 bahagi 100. Baru dia dapat nilai yang betul. 40. 40? Okey, 40 baru betul. Okey, itu pula era?
Era ambil 1 Mac hingga Ogos. Berapa bulan? Bulan tu Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. 6. 6 bulan. Okey, 6 bahagi 12 darab 4,000 darab 6 bahagi 100. Jadi berapa? Yang lain tolong kira juga jangan duk saja. 120. 120. 120. Okey, bagus. So, jadi campur dua-dua. 40 campur dengan 120. Okey. 160. 160. So letak 160. So format buku teks yang baru, kalau buku teks yang lama dulu dia senaraikan satu-satu. Buku teks yang lama dia senaraikan faedah ambilan sum berapa, faedah tambilan era berapa. Tapi buku teks yang baru ni dia gabung selalu. Maknanya kita campur siap-siap. Jadi 160 satu markah kat situ. Okay, so kita tambah dulu. Untuk bersih tambah faedah atas ambilan. So kita dapat 69735. Okay, tambah FAA tolak FAM. So ingat kita pengasingan tu rugi. So bersih tambah FAA faedah tambilan tolak FAM faedah atas modal. So faedah atas modal sama tak? Okay, tengok modal awal tu. Okay, modal awal 1 September sampai 31 Ogos. Cuba kira berapa bulan lah? 1 September 2020 sampai 31 Ogos 2021. Okay. Berapa bulan? Okay, berapa bulan? Alia Safiah sekali. Berapa bulan aku nak tahu? Daripada 1 September sampai 31 Ogos. 2 bulan. Berapa? 2. 2 bulan. 1 September 2020 sampai 31 Ogos 2021. Jadi mula. 12. 12 bulan baru betul. Kalau 2 bulan salah. 12 bulan. Okey, jadi 12 bahagi 12 darab dengan 40,000 darab dengan faedah atas modal 5%. Okey, cuba kira. 40,000 darab 12 bagi 12 darab 5 bahagi 100. Berapa ibu? Okey, 12 per 12 tu kalau tak kira pun tak apa sebenarnya sebab kita tahu dah bila dia bagi 12 dapat 1. Okay. So 40,000 kali dengan 5 bahagi 100. Berapa persen? Berapa ratus? Okay, orang lain kira Kolif, Guang Hao, Wen Lam. Tolong kira. Dapat apa? 80. Sikit sangat tu hari. Betul tak Ari? Kita ada modal SAM 40,000 Ari. 40,000 darab 5 bahagi 100. 2,000 cikgu. 2,000. Okey, baru betul Alia kata 2,000. Okey, kira pula faedah atas modal era. Era ada 30,000 darab 5 bahagi 100. Okey. Alia boleh kira mula. 1,500. 1,500 baru betul. 1,500. Okey. So campurkan dua-dua. Tadi kita dapat faedah atas modal SAM 2,000 campur dengan era 1,500. So kita dapatlah 3,500. Satu markah kat situ. Letak ruangan kedua. Okey, yang ni pun sama kalau buku teks lama dulu dia akan kira sorang-sorang. Faedah atas modal SAM baru Alia, baru era. Tapi buku teks baru dia nak gabung. So kita gabung siap-siap. 350 sini. 3,500. Okay, sorry. Satu markah. Okay, selagi nak tolak apa? Tolak gaji berkongsi. Okay. Ini dia punya format pengasingan terugi. Tu bersih tambah FAA tolak FAM tolak gaji. Gaji kat sini ingat gaji setahun. Okay, gaji setahun. Ambil dekat maklumat tambahan tu. Ada kat maklumat tambahan?
Dekat perjanjian perkongsian. Perjanjian perkongsian ada khabar tu. Okay, gaji tahunan. So dia ada dua-dua dapat gaji tambah situ siap-siap. Okay, dekat perkongsian tu kata gaji tahunan SAM 28,000 tambah gaji tahunan ERA 24,000. So sini 52,000 satu markah. Gaji sini gaji setahun Okay, tambah dua-dua 52,000 satu markah. Okay, jadi kita tambah yang tengah ni jumlah bawa pergi ujung. 55,500. Ujung dengan ujung awak dongok kat atas ni. Awak tengok atas. Lenggok kat atas. Ni partner dia. Okay, 69735 Jadi tolak. Clue jaga bagi belakang ni tambah FAA. Geng-geng bawah ni tolak. So tolak dia. Tolak 55,500. Okay, cuba tolak je seorang. Kita ada ramai tu. So tolong-tolak. Ini cikgu kurungkan dia. Okey, sini tolak. Nak bagi nampak kita kurung lah. Okey, 69735 tolak 55,500 berapa? 14,235. 14,235. Okey. So jadi nilai atas ni dia mesti sama dengan nilai bawah mesti 14,235 juga. So nak tolak, okay, sepatutnya hak ni dengan hak ni dia kena sama. Nilai sama. So bila kita tolak, jawapan KG akan jadi kosong. Bawah mesti kosong. Jadi kat sini nak kena buat benda. Kat sinilah kita kena tengok pengasingan untung rugi tadi. Pengasingan untung rugi ada khabar dekat perjanjian perkongsian. Okay, untung atau rugi perkongsian dibahagi antara SAM dengan ERA mengikut nisbah 3:2. Okay, so jadi nak tolak apa butir kat sini? Kat sinilah kita tulis akaun semasa. Okay, kita tak tulis dah kongsi untung ke kongsi rugi tak tulis. Kita tulis akaun semasa SAM dulu kita nak kira. So macam mana nak kira SAM? Ambil nilai ni 14,235. Darablah dengan kongsi untung dari 3 bahagian lah. So 3 bahagi 5. Okay, 5 tu sebab apa? Sebab SAM 3. ERA 2. So tambahlah, maknanya ada 5 bahagian dekat situ. So 3 bahagi 5. Letak kat ruangan pertama. So SAM akaun semasa dia 8541. Okay, seorang lagi akaun semasa ERA. Sama juga. Nilai yang ni 14,235 ni. Dia darablah dengan kongsi untung dia. 2/5. 2 bahagian. Okay. So nilainya 5694. Kalau kita campur semula nilai ni, seperti yang cikgu khabar atas tadi, dia akan sama dengan atas. 14,235. Okay, dia kena sama dengan atas. Jadi kalau awak dongok kat atas, nilai atas tu 14,235 tolak balik. Tolak balik. Sebab last kali jawapan dia mesti kosong. Okay, kosong. Okay, nak tanya sini. Sini 5 markah. Markah pun cikgu dah nyatakan di mana satu. Macam akaun semasa ni one off for both. Okay, kat akaun semasa ni one off for both. Maksudnya off ni berdasarkan jawapan anak pelajar. Okay, kira macam mana pun kita tengok nilai kat atas ni. Sini 14,235 kan. Okay, kita tengok jawapan anak pelajar berapa. So dia kena darab dengan betul. Darab 3/5 kalau SAM. ERA kena darab 2/5. So jawapan tu kita kira jawapan anak pelajar. Kita bagi one off for both. Satu markah untuk dua-dua. Okay. One off. Kalau satu, kena ikut skema. So, one off ni biasanya kita nak kejar markah dia. Okay. Yang kita nak kejar. Okay. Walaupun kita salah, kita tetap dapat markah. Itu one off Okay. So boleh kat sini. Nak tanya, boleh tanya. Okay. Jadi akaun semasa ni, ni kita cari dari akaun semasa. Akaun semasa ni lah kita nak bawa dia ke soalan C. Sediakan akaun semasa perkongsi. Jawapan dia ni kita nak bawa ke C lagi. Okay. Sebab kita kena buat akaun semasa kan. Butir ni nak tulis apa nanti kita tengok kat atas ni. Atas ni kita cari pengasingan untung rugi. So dalam akaun semasa kita bawa jawapan dia sebagai butir pengasingan untung rugi. Itu penting kita cari jawapan B ni. Okay, kita tengok C pula. Ini C. Akaun semasa
Biasa kalau akaun semasa ke akaun modal mesti dia nak berruangan. Berruangan ni maksudnya ada ruang untuk nama dia. Kalau dia 2 perkongsi ada 2 orang. Kalau dia 3 orang, 3 nama perkongsi. Okay, kita tengok kat sini sebelah debit ni akaun semasa bentuk T ni. Sebelah debit ada tarikh, ada butiran. Ni ada ruang, ada 2 nama dia. Ada Sam, ada ruang era. Sebelah kredit pun ulang balik tarikh, butiran, ada ruang nama Sam, ada ruang nama era. Okay, kemudian kat bawah ni macam biasa. Tarikh ni tahun 2020. Dekat Sam ni letaklah RM, ringgit Malaysia. Era pun sama ringgit Malaysia. Okay, sebelah kredit 2020 kat tarikh, tahun. Kemudian Sam letak ringgit Malaysia. Era ringgit Malaysia, RM. Okay. Akaun semasa. Tengok soalan belakang. So dekat soalan tadi ada perkataan akaun semasa 1 September tu. Ambil yang perkataan akaun semasa. Akaun semasa kat situ ada 1 September, itu adalah baki. Ingat, baki awal. So baki awal akaun semasa di Kabodah sum sebelah debit. Letak sebelah debit. September 1. Kita tengok cikgu buka sebelah debit. 2020 September 1 butir dia baki BB. 1 hari bulannya mesti baki BB. Letak dekat SEM. 1,500. Okay. Kemudian dia kata era pula sebelah kredit. Okey, letak sebelah kredit. September 1 juga. Butir dia baki BB, letak kat nama era. 3,500. One for both. Maknanya satu markah untuk dua-dua. Okay, mesti ada dua-dua. Maknanya kalau pelajar buat baki BB je, terlupa baki BB sebelah debit je buat, terlupa baki BB sebelah kredit, tak ada markah. Dia mesti dua-dua ada. Debit ada, kredit ada. Okay, kalau soalan bagi gini lah. Kalau soalan bagi kredit belaka, letak sebelah kredit belaka baki BB. Okay, boleh. Okay, settle. Baki BB, mesti letak atas sekali. Akaun semasa, baki BB ke atas sekali. Okay, seterusnya cikgu nak settle yang sebelah debit dulu. Okay, sebelah debit, nak kena ada apa? So, mestilah tahun baru lah. Okay, sebab kita nak tutup 31 Ogos. Di sini tahun baru 2021 tutup dengan Ogos 31. Mula dengan apa sebelah debit? Ambilan dulu. Dalam akaun semasa, ambilan dulu. Salin saja daripada soalan. Mudah je. Salin daripada soalan. Sum dia ambil berapa? 2,000. Letak 2,000 kat situ. Era ambil 4,000. One for both. Satu markah kat situ. Salin saja dapat markah dah. Okay, tapi satu markah untuk dua-dua. Okay. Ada ambilan mesti ada. Tadi kita cari pengasingan untung rugi. Ingat lagi? Faedah atas ambilan. Kita cari dah tadi. Buat masuk saja. Okay. Faedah atas ambilan. Yang cikgu tanya tadi kan. So sum tadi 40. Cikgu sudah darab. 4 per 12. Darab dengan 2,000. Darab dengan 6 bagi 100 hari. 40 masuk kat sum. Okay, era pula cikgu suruh kira juga tadi. 6 bulan tak dia? 6 bahagi 12, darab 4,000, darab 6 bagi 100. 120. One for both juga. Okay, satu markah untuk dua-dua. Okay. Maknanya dah rugi lah kita kira soalan B tadi. Jawapan tu bawa ke soalan C. Okay, settle belah debit. Okay, ada ambilan, ada faedah atas ambilan. Sekarang cikgu nak settle sebelah kredit pula. Okay, sebelah kredit sama masukkan tahun baru. Kat sini 2021. Tarikh yang baru, Ogos 31. Okay, jadi dia lawan faedah atas ambilan debit dekat pengasingan tadi ingat tak kita buat apa? Faedah atas modal. So masuk dekat akaun semasa kredit faedah atas modal. Ni pun kita dah kira masa B tadi. Buat masuk saja. Di mana tadi kita kira sum 40,000 darab 12 bahagi 12 darab 5 bahagi 100. Masuk kat sini. 2,000. Era pun sama kita kira tadi 30,000 darab 12 bahagi 12 darab 5 bahagi 100. 1,500. One for both. Okay. Satu markah untuk dua-dua. Okay. Seterusnya ada apa lagi? Ada gaji. Gaji kat sini, kalau soalan B tadi gaji setahun. Gaji kat sini adalah untuk belum bayar. Okay.
Okay, untuk belum bayar. Okay, so cikgu dah buat lah. Cikgu buat dalam kurungan ni. Nak maklum gaji kat sini belum bayar. Cikgu ringkaskan saja belum bayar. Okay, so cuba tengok sum dalam soalan tu. Okay, dekat perjanjian perkongsian dia kata gaji sum 28,000. Okay, dekat imbangan duga tu gaji sum dia dah bayar 24,000. Dekat soalan dia dah bayar gaji sum 24,000. Maknanya berapa ribu dia belum bayar? Cuba tolak. 28,000 tolak 24,000. So berapa belum bayar lagi? Ya, soalan mudah je. Soalan je satu 28,000. Pandai, 4,000. So 4,000 kat situ, satu markah. Ada jalan kerja, ada markah lalu. Satu markah. Okay, era pula. Tengok era. Dekat perjanjian perkongsian, gaji dia 24,000 setahun. Dalam soalan dia dah bayar 22,000. Okay, 24,000 tolak 22,000. Berapa belum bayar lagi? 24,000 tolak 22,000. 1,000. Berapa? 1,000? 2,000. 2,000. Okey, pandai. 2,000. Satu markah kat situ. Nampak tak? Gaji 2 markah. Semarkah. Okey, gaji. Begitu juga kalau ada faedah atas pinjaman belum bayar. Kalau ada. Sekarang ni tak ada lah yang mengatakan dekat soalan tu ada faedah atas pinjaman. Okey. Dia dekat soalan mesti ada faedah atas pinjaman. Baru kita bandingkan dengan faedah yang kita cari. Sekarang ni tak ada dalam soalan, maknanya tak ada kat sini. Okey, tadi ingat ni pengasas cikgu cerita yang soalan B tadi. Kita cari akaun semasa ni. So jawapan tu kita nak buat masuk kat sini. Jawapan yang kita cari B tadi positif. Maka kita letak di sebelah kredit. Okey, butir dia. Tadi cikgu dah garis pengasingan untuk rugi. So masuk sini. Pengasingan untuk rugi saling je jawapan tadi. Sum kita dapat 8541. Era kita dapat 5694. Okay. Akaun semasa hak baru tadi hak kita kira hak baru tadi. Okey. Yang 3/5, 2/5 tu. So jawapan tu kita nak. So kalau positif letak ia sebelah kredit. Kalau kita kira jawapan tadi, soalan B tadi kita dapat negatif. Bila kita bawa ke akaun semasa dia akan duduk sebelah debit. Dia akan lawan. Okey. Debit. Kalau dia negatif, kalau dia positif letak kredit. So sekarang ni dia positif, masa kita letak kat sini sebelah kredit 8541 Sam. Kemudian era 5694. Butirnya pengasingan untuk rugi. One for both kat sini. Okay, one for both maknanya jawapan kena ikut skema. Kalau skema nak jawapan ni, so jawapan ni je lah yang boleh markah. Walaupun tadi soalan B, kita dapat one off. One off for both itu jawapan pelajar. So bila ke sini dikata one for both, jawapan ikut skema. Maknanya tak dapat kalau kita salah. Okay, so dah habis macam biasa imbangkan dia. Okay, ingat lagi imbang. Maknanya kira lah sum sebelah debit ke sum sebelah kredit besar. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, sum kalau debit 1,500, 2,000, 40. Kalau kredit 2,000 campur 4,000 campur 8,541. Okay, nampak belah kredit besar. Jadi campurlah sebelah kredit ni. Campur belaka. So kita dapat nilainya 14,541. Okay, bawa bagi sama sebelah debit. 14,541. Okay, tolak semua yang di atas ni. Tolak belaka sebab kita nak cari berapa lagi dah cukup tu. Yang ni tolak, yang ni kena tambah. Okay, cuba tolak seorang. 14,541 tolak 1,500 tolak 2,000 tolak 40. Berapa lagi tak cukup? Cuba buat kerja sikit. Dia gerak-gerakkan sikit tangan tu biar aktif sikit pagi ni. Okay, tolak berapa? Mana yang lain cikgu harap dapat bagi kerja sama jugalah. Kira jangan orang yang sama saja. Okay, kira lah. Tolong kira lah cikgu. Berapa? Nama kira ni. Soalan ada 2 je ni.
14,541 tolak 1,500 tolak 2,000 tolak 40. Okey, berapa yang pada? 11,001. 11,000. 11,001. Okey, pandai. 11,001. Okey, kita tengok pula era. Era debit 4,100 dengan 120. Kredit kita tengok banyak lagi tu. 3,500 tambah 1,500 tambah 2,000 tambah 5,694. Jadi kita nampak kat sini sebelah kredit lebih besar. So campur belaka kredit ni. Okay, tambah belaka. Cikgu kira dah kat situ. Jawapan dia 12,694. So sebelah debit kena sama 12,694. Okey, ambil kalkulator. Tolak yang sini. Cuba tolak. 8,574. 8,574. Pandai. So butir nak tulis apa butir? Sebelum tutup butir nak tulis apa? Baki HB ya. Okey, pandai. Baki HB. Bila 31 je mesti baki HB. Hantar bawah baki akhir. Ingat 31 HB. Baki akhir hantar bawah. Maknanya kalau baki HB debit, baki BB mesti kredit. Okey. Kena bulan baru. Selepas Ogos 31, September 1. Saling saja. Okay, Sam 11,001. Era 8,574. Butir dia baki BB. Okay, nampak markah kat sini? Sam one of for both. Maknanya ada HB mesti ada BB. Dapat one of for both. Maknanya markah anak-anak pelajar. Dapat berapa? Buat masuk dekat BB ya. Kita bagi one off untuk dua-dua. Dengan syarat ada bagi BB ya. Jangan buat HB tinggal BB. Tak ada markah. Okey, era pun sama. One off for both. Maknanya HB dan BB kena ada. Kita bagi one off. On figure. Berdasarkan jawapan anak pelajar walaupun tak sama dengan skema. Okey. 8,574. One off for both. So kat sini 9 markah lagi. Okey. So ada yang tanya kat sini? Jadi akaun semasa yang kita buat ni bukan saja baki ni kita nak bawa pula ke soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir kata sediakan penyata kedudukan kewangan. So kalau tengok kat sini dua-dua baki sebelah kredit. Maknanya positif. Positif lah ni. Positif dua-dua. So kita akan bawa ke soalan yang terakhir iaitu soalan nombor D. PKK. Tajuk kena ada perkongsian saham merah. Salin saja soalan penyata kedudukan kewangan pada 31 Ogos 2021. Ni kalau nak tulis-tulislah petikan ekuiti pemilik. Tak tulis pun tak apa. Ni kita salin daripada soalan je. Petikan ekuiti pemilik. So buat dua ruangan Dua ruangan macam biasa. Sini RM, ringgit Malaysia ruangan 1. Sini ringgit Malaysia ruangan 2. RM, ringkaskan saja. Soalan kata nak ekuiti pemilik. Tulis kat sini ekuiti pemilik. Okey. So siapa boleh bagi tahu cikgu dalam ekuiti pemilik benda dia nak butir dia? Siapa yang ingat butir apa yang kita kena buat dalam ekuiti pemilik untuk perkongsian? Kalau tak ada cikgu panggil nama. Ancuan Jun. Butir apa? Ada cikgu. Memang awak ada. Okay, butir apa Acun? Modal. Modal saja? Modal berkongsi. Okey, satu lagi? Akaun semasa. Okey, tadi cikgu bagi clue dah sebenarnya. Okey, bagus. Terima kasih. So yang pertama, akaun modal. Okey, mesti akaun modal. Kan ekuiti pemilik ni biasa modal je. Okey, modal. So akaun modal kat situ. Saling saja daripada soalan. Okay, soalan kata kita ada modal SAM. Berapa modal SAM? 40,000. Ambil daripada soalan je. Akaun modal SAM 40,000. Seorang lagi kita ada era. Ambil je 30,000. Okay. Campurlah dua-dua ni. Okay. 70,000 awak pergi ujung. Okay. Sebelum tu ada je perkataan akaun modal SAM 40,000. Akaun modal era 30,000, one for both. Satu markah kat situ. Okay, one for both ni maknanya
Mesti ikut skema dan mesti ikut soalan. Soalan kata SEM modal dia 40,000, ERA 30,000. Itulah nilai yang kita terima. Okay, satu markah kat sini. Okay, ini tambah jumlah letak ujung 70,000 dan satu lagi cikgu dah bagi clue tadi dia berkait dengan soalan C. Soalan C tadi kita buat apa? Kita buat akaun semasa salin saja jawapan yang kita dah dapat tadi. So kita dapat SEM tadi sebanyak 11,001. Ini baki BB, ambil baki BB yang baru. Dia positif ni kan. So 11,001. ERA pula ialah 8574. One for both. Okay, so skema ni dia kata one for both. So bila one for both maknanya dia nak ikut skema. Walaupun tadi jawapan anak pelajar lain. So bila bawa ke sini kita akan bawa jawapan kita. So kat sini kata dia nak ikut jawapan skema. So maknanya anak pelajar bawa sajalah jawapan tadi. Tak dapat markah pun. Tapi tak ada masalah. Yang penting akaun modal tu ada markah. Kadang-kadang skema ni dia berubah. Okay, skema ni dia nak one for both. Ada juga skema lain dia bagi one off for both. Mana berdasarkan jawapan anak pelajar tadi. So bawa saja jawapan anak-anak pelajar tu. Mana tahu skema tu one off maka kita akan dapat markah dekat sini. Okey. Jadi kita campur dua-dua ni. 11,001 dengan 8,574 jumlah buat pergi ujung. 19,575. So kita dongok kat atas ini partner dia. Kita tengok kat atas ni partnernya. So campur je lah. 70,000 campur dengan 19,575. So kita dapatlah satu nilai 89,575. So kat sini ialah 2 markah. Maknanya akaun modal 1 markah, akaun semasa 1 markah. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada, terima kasih untuk anak-anak SMK Sultan Ismail 2. Macam biasalah ya. Love you all. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.